Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Selamat menonton Al-Kuliah pada petang ini, petang Jumaat yang sangat mulia, penuh barakah, penuh rahmat yang turun ke atas kita umat Islam. Apa kata kalau petang ini kita teruskan mencari, menggali barakah tersebut dengan turut serta dalam majlis ilmu seperti Al-Kuliah pada petang ini untuk kita bicarakan persoalan-persoalan agama. Mudah-mudahan kita dapat mendalami dan memahaminya dan orang kata pemerhati selok-belok persoalan agama. Mudah-mudahan kita dapat layari hidup ini dengan penuh ketenangan, insya-Allah. Dan kepada anda semua pada hari ini kita akan bicara satu topik yang kadang-kadang kita cuti sekolah beginilah ya, banyak program-program yang diaturkan dalam keluarga bersama ataupun secara individu, sama ada pergi bercuti, sama ada orang kata apa melakukan program berkhatan beramai-ramai untuk budak-budak sekolah, ataupun ada juga yang sibuk kata apa melangsungkan perkahwinan. Dan sebenarnya hari ini kita akan cerita tentang persoalan biasa kita dengar kat luar, tak ada jodoh. Kita dengar kat luar, siapa jodohku. Kita dengar kat luar sana orang cakap sudah jodoh kan. Nak macam mana? Jadi hari ini kita akan cerita topik tentang cari jodoh. Cari jodoh ialah cari pasangan yang untuk kita layari hidup bersama-sama dalam erti kata satu keluarga. Dan bukan saya untuk bercakap soal ini, kita ada panel yang kita telah undang secara eksklusif pada petang ini, yang first time akan muncul di kaca TV. Apapun kita akan buat kejutan nanti. Saya akan wawarkan dulu siapakah penonton kita pada petang ini yang turut serta dalam studio, iaitu daripada Qaryah Madratul Iman, Taman Desa Ceras. Madrasatul Iman kot. Qaryah Madrasatul Iman, Taman Desa Ceras. Dan juga daripada RADA, iaitu Rakan Anti Dadah Daerah Ceras. Assalamualaikum semua. Okey, itulah dia panelis-panelis kita pada petang ini. Dan tuan dan puan, siapakah ahli panelnya? Saya perkenalkan ahli panelnya. Ialah yang bahagia Ustaz Rusli Muhammad Zain Al-Farqawi, Mudir Darul Quran Kelang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah Ustaz dengan senyum manisnya membuka tirai Al-Kuliah pada petang ini. Dan untuk makluman anda semua, tajuk kita adalah cari jodoh. Dan kalau anda ada persoalan, ada kemusykilan, ada permasalahan yang berkaitan dengan cari jodoh, dah lama dah cari jodoh sampai sekarang tak jumpa-jumpa lagi jodohnya, boleh tanya Ustaz pada petang ini macam mana cara langkah terbaik untuk mencari jodoh. Saya tahu di luar sana ada sama ada wanita ataupun laki-laki yang belum jumpa jodohnya. Adakah tidak jodoh? Kita lihat lagi ya. Kalau ada kemusykilan, anda hantar kami akan baca dua soalan yang terbaik, iaitu kalau terbaik akan dapat sumbangan daripada Pustaka Salam, iaitu 8 jilid kitab fiqh mazhab Syafi'i. Terima kasih Pustaka Salam yang bermurah hati untuk memberikan menghadiahkan 8 jilid kitab fiqh kepada penonton yang bertuah. Dan juga kepada seterusnya ialah majalah Anis dan Asuh di hadapan saya ini, dari Galeri Ilmu Sendirian Berhad yang memang saban minggu bersama dengan Al-Kuliah. Terima kasih dari Galeri Ilmu Sendirian Berhad dengan majalah Anis dan juga Asuh. Dan juga kepada Aifa Health Sendirian Berhad yang memang menampilkan, memberikan penawar untuk masalah diabetes, iaitu masalah yang berkaitan dengan kencing manis. Mudah-mudahan majulah Aifa Hasna Berhad. Dan juga kepada Bihun Sufi yang turut bersama Al-Kuliah pada waktu ini, memang enak dimakan. Terima kasih Bihun Sufi. Dan sebagai maklumat anda semua, Bihun Sufi juga boleh didapati di Karnival Maha 2010 di Universiti Putra Malaysia ataupun UPM Serdang, bermula pada 26 November hingga 5 Disember, bertempat di Hall D, Hall D, Denmark, dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Bolehlah berkunjung ke sana untuk dapatkan Bihun Sufi. Apapun Ustaz, kita teruskan, kita layari Al-Kuliah pada petang ini dengan soalan pertama. Ustaz, apakah biasanya keutamaan cita rasa laki-laki dalam memilih seseorang gadis
sebagai isterinya? Sebab Ustaz juga seorang laki-laki, apakah cita rasa yang sebenarnya? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai memulai bicara pada petang yang penuh keberkatan ini, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum ayat 21, Ustaz, ya, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Yang mafhumnya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untuk kamu isteri-isteri daripada jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Untuk melengkapkan dalil nakli kita pada petang ini, kita lihat sabdaan Nabi SAW. Tunkahul mar'ah li arba'. لمالها ولحسابها ولجمالها وولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Yang mafhumnya pula pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kahwinilah wanita itu kerana 4 perkara. Kerana hartanya, kerana keturunannya, kerana kecantikannya, dan kerana agamanya. Pilihlah wanita yang beragama, engkau akan selamat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dilihatkan di sini daripada firman Allah dan sabdaan Nabi SAW, maka sudah cukup terang. Sebagai umat Islam, maka sudah pun diberikan garis panduan dalam membuat pilihan, sama ada yang lelaki mahupun yang perempuan, Ustaz, ya. Cuma soalan ini begitu eksklusif nampaknya pada petang ini. Apakah keutamaan cita rasa lelaki dalam memilih gadis untuk dijadikan isteri? Inilah sebenarnya yang kita kena lihat. Walaupun mempunyai cita rasa, maka cita rasa ini tidak akan sempurna sekiranya ia tidak disulami dengan wahyu ilahi. Sebab umat Islam membuat pilihan tidak serupa dengan orang lain. Kita punya jalan dan acuan yang tersendiri yang telah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentulah kalau kita lihat, siapa juga pada dasarnya bila dikatakan memilih. Sebelum daripada itu, dengan izin Ustaz, ya, bila bercakap tentang jodoh tadi, saya tertarik. Ya, tajuk ni kalau secara santai dikatakan mengorat, Ustaz. Tapi eloklah kita sesuaikan dengan istilah memilih jodoh ataupun mencari jodoh. Bila kata mencari atau memilih, dia mesti ada satu usaha. Bukan dilepaskan begitu sahaja. Dan bila dikatakan jodoh, selalunya orang kita ni mengaitkan jodoh pertemuan. Ada satu lagi istilah ajal maut. Cuma bezanya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
bila memperkatakan jodoh dan pertemuan, ianya sesuatu yang teruja. Manakala apabila memperkatakan ajal dan maut, ianya sesuatu yang teruji. Dan dalam masalah memilih jodoh ini, saya lanjutkan sikitlah yang bagi Ustaz. Bila bercakap tentang memilih jodoh ataupun mencari jodoh, sebenarnya ada 3 kumpulan manusia yang terlibat. Supaya lebih adil perbicaraan kita pada petang Sayyidul Ayyam ini. Yang pertama yang dikatakan pasangan muda-mudi dalam usaha mencari jodoh. Pasangan ini pasangan yang tidak mempunyai pengalaman. Ini bab kata P. Ramlee. Banyak. Dia kata banyak. Ramai. Kumpulan kedua yang dikatakan pasangan yang sudah mempunyai pengalaman di kalangan duda mahupun janda. Minta maaf kalau istilah itu agak menguji sedikit pada petang ini. Pasangan yang duda atau janda ini mencari jodoh buat mereka, mereka sudah punya pengalaman. Dan kumpulan ketiga, kumpulan yang kalau kita katakan sedikit nakal bagi pihak lelaki. Golongan yang ingin merealisasikan poligami dalam hidup berkeluarga. Ini kumpulan yang mencari pengalaman tambahan. Bolehlah kita istilahkan begitu. Mungkin orang perempuan marah saya petang ni walaupun kali pertama keluar kat TV, tak apalah. Cuma muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bila bercakap tentang jodoh ini, saya suka ulang kata-kata ustaz tadi. Kadang-kadang kita selalu dengar perkataan tak ada jodoh. Tak ada jodoh ni lebih kepada memerlukan tindakan awal yang lebih berhati-hati. Ada juga yang menggunakan istilah belum bertemu jodoh. Belum bertemu jodoh ni maknanya dalam memilih, tidak terlalu memilih tetapi mempunyai garis panduan. Dan yang ketiganya ada juga perkataan yang diguna pakai, sudah jodoh dia. Ustaz. Okey, itulah 3 istilah ataupun 3 ungkapan yang memang berlaku dalam masyarakat kita saban hari. Apa pun Ramadan, apa kata kalau kita berehat seketika, kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق Alhamdulillah, kita dah sampai ke blok yang kedua pada petang ini dalam Al-Kuliah bicarakan tentang tajuk cari jodoh. Dan blok kedua ini kita bagi peluang kepada penonton-penonton yang datang ke studio pada petang ini untuk tanyakan soalan direct atau langsung kepada ustaz kita pada petang ini. Silakan Pak Abu, ada soalan ke? Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terlebih dulu saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Ustaz Fauzi dan ahli panel. Ustaz, di sini saya ada satu pertanyaan dengan Ustaz lah. Apakah sebab setengah-setengah individu lambat bertemu jodoh Ustaz? Okey. Itu sajalah ni pertanyaan saya Ustaz. Terima kasih Pak Abu. Terima kasih, kesian Pak Abu tak temu jodoh lagi ya. Sampai ke usia itu pun ya, tak pandai mengorak kot. Kita minta Ustaz jawab, silakan Ustaz. Terima kasih yang dikasihi Pak Abu ya. Soalan tu menarik. Kenapa lambat bertemu jodoh? Ini semua dalam kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang penting bukan masalah lambat atau cepat. Yang lebih penting adalah adakah jodoh itu boleh bertahan lama atau tidak bertahan lama. Apa artinya dengan belanja dengan angka yang serupa RM22,222.22 bertahannya 22 hari. Jadi apa yang lebih penting adalah bahagia berpanjangan setelah mendapat jodoh yang terpilih ataupun dipilih Allah Subhanahu Wa Taala daripada maknanya mendapat jodoh awal dan awal juga tidak ada jodoh yang berpanjangan dengan pasangannya. Jadi bagi pandangan Islam sebenarnya yang lebih penting adalah kebahagiaan itu. Kebahagiaan itulah yang kita cari sebenarnya. Dan salah satu cara mencari kebahagiaan itu adalah dengan mempunyai pasangan hidup.
Cuma pasangan hidup ni sebagaimana yang telah diterangkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun diambil kira persoalan harta, cantik, darajah, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh memilih mereka yang mempunyai pegangan kefahaman penghayatan agama yang kukuh. Jadi muslimin muslimat, inilah juga sebenarnya untuk menjawab soalan pertama tadi. Ciri-ciri pemilihan bakal isteri oleh lelaki ataupun oleh bakal suami sebenarnya rujuk kepada apa yang telah digaris pandukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita cuba memastikan bahawa jodoh yang telah ditemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini dapat bertahan. Sebab itu sebagai umat Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa doa itu senjata mukmin. Jadi mungkinlah satu usaha ya kepada mereka yang belum bertemu jodoh lagi ustaz ya, ataupun mungkin sedang mencari jodoh yang kedua. Itu agak nakal sikitlah kot. Ya. Bolehlah mengamalkan doa daripada Al-Quran. Sila tulis anak-anak murid saya di luar sana dan muslimin muslimat, ya, surah Taha ayat 131 dan ayat 132. Ini yang telah diterangkan oleh tuan-tuan guru kita, doa untuk dapat cepatlah jodoh tu insya-Allah. Dan kalau nampaknya tak dapat lagi menarik hati wanita, dah baca doa pertama pun nampak tak berapa clear lagi line ustaz ya. Mungkin boleh kita bagi sedikit penambahan lah. Yakni doa nak menarik hati wanita pula. Ya, agar dicintai oleh wanita, bolehlah kita amalkan surah At-Taubah ayat 128 hingga ayat 129. Sebab kita kena yakin sebagai umat Islam, doa itu adalah senjata mukmin. Ya. Dan untuk memikat wanita pula, ini mungkin doa ni kita boleh selalu amalkan. Ya. Walaupun namanya wanita tu belum sebagai seorang isteri, tapi sudah berkenan mengikut jalan syariat yang sebenar. Walaupun ia sudah bergelar isteri, maka tolong amalkan surah Yasin ayat 72 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhallalnaha lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Sadaqallahul azim. Ulama pesan bila sampai dhamir ha tu ustaz, maka sebut nama yang kita minat tadi tu. Okay. Wallahu a'lam. Terima kasih ustaz. Nampaknya bila ustaz bagi tu semua pakat mencatatnya. Terutamanya Pak Abu dah tadi ya. Okey, kita minta Linda kalau ada soalan, silakan Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ustaz. Waalaikumsalam. Ada pula yang mengamalkan mandi bunga ustaz untuk mendapatkan cepat jodoh tu. Apa pandangan agama Islam dalam hal ini? Tolong ustaz jelaskan. Terima kasih. Okey, terima kasih Linda. Minta ustaz tolong cerita tentang mandi bunga ustaz. Silakan. Terima kasih kepada yang bertanya. Soal mandi bunga ni saya pun tak berapa minat lah ustaz. Mungkin kerana saya sudah punya bunga. Tapi berbalik kepada yang dianjurkan oleh Islam, kita sebenarnya lebih banyak berpegang kepada doa daripada Al-Quran dan doa yang warid dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, agar kita disayangi pasangan, kita tak perlu mandi bunga. Nak cari bunga pun bukan senang sekarang Pak Abu ya. Yang luruh banyak. Ya. Jadi eloklah kita amalkan pula surah Al-An'am ayat 103. Surah Al-An'am ayat 103 dan juga surah Al-An'am ayat 83 hingga 88. Ini lebih power daripada mandi bunga. Dan lebih power daripada mandi minyak sekalipun. Ya. Jadi kepada puan yang bertanya, adalah wajar budaya-budaya mandi bunga ni. Kalau setakat nak mewangikan badan tu, spa ke, tu lain ceritalah. Tapi kalau ada niat-niat yang tertentu, adalah lebih baik kita gunakan Al-Quran yang sudah cukup sebagai syifa, ya, penawar. Wallahu a'lam. Okey, Ustaz, terima kasih jawapan yang mantap. Kita minta satu lagi soalan. Silakan Rahmat kalau ada soalan. Okey, silakan. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya ialah, apabila kita terjumpa seorang buat pertama kali, kita berasa serasi bersama. Adakah individu tersebut tepat untuk dijadikan pasangan, sedangkan sebelum ini tidak pernah mengenali antara satu sama lain? Terima kasih Ustaz. Terima kasih Cik Rahmat. Ini barangkali banyak berlaku dari semua orang Ustaz. Kalau jumpa kali pertama tu rasa memang padan ni. Apa pandangan Ustaz? Silakan. Ya, terima kasih Ustaz Fauzi dan saudara yang bertanya. Ini masalah perjumpaan ataupun renungan hasil daripada pandang pertama Pak Abu. Ya, saya cukup minat dengan Pak Abu petang ni. Orang lama ya Ustaz Fauzi ya. Tentang apakah kita jumpa orang terus kita rasa pandangan pertama tu serasi ataupun tidak. Serasi ataupun tidak. Ini bukan masalah bela kambing, serasi atau tidak, tanam bunga, serasi atau tidak, boleh menjadi dan sebagainya. Jadi dalam masalah ini Islam telah memberikan satu garis panduan. Sekiranya kita berada dalam persimpangan, maka jawapannya adalah solat sunat istikharah. Dan saya teringat dua doa yang diijazahkan daripada Tuan Guru saya, yang dengan izin saya bacakan doa ini. Kalau tidak, bolehlah berhubung dengan saya selepas ni pula nanti. Sebab kita tak boleh menulis petang ni dah. Kita dengar doa ni dengan izin dan mudah-mudahan pahalanya sampai kepada tuan-tuan guru saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir li zawjatan salihah. Akhtubuha wa atazawwaju biha. Wa takunu sahibatan li fid dunya wa fil jannah. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Itu set yang pertama. Satu lagi doa yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi sakhir li zawjan saliha yakhtubuni wa yatazawwaju bi wa yakunu sahiban li fid dunya wa fil jannah. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ini doa sebenarnya apabila kita dah bertemu satu-satu orang yang rasanya hati berat. Berat tu berat kepada positif. Dan ada pula tindakan susulan nanti, nak disuruh ibu meminang ke, merisik khabar ke, walaupun khabar yang belum menentu, ya, maka bolehlah dibacakan doa ini. Doa yang pertama tu adalah doa untuk mendapatkan isteri yang solehah. Manakala doa yang kedua tu pula doa untuk mendapatkan suami yang soleh. Dan rahsia doa ini bolehlah menghubungi saya nanti di email alfarqawi@yahoo.com. Okey Ustaz. So kena bawa pisang standar lah Ustaz ya. Okey. Itulah tuan-tuan perempuan doa-doanya. Cuma saya tanya Ustaz lah. Satu salah Ustaz nak tanya Ustaz. Katalah dah tengok suka sama suka Ustaz. Siapakah yang patut memikat siapa? Siapa yang patut mengorak siapa? Silakan Ustaz. Ada tak seni-seni dia? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fauzi ya. Siapa patut memikat siapa, siapa patut mengorak siapa? Pada adatnya tentulah hero Ustaz. Nah, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Orang lelaki itu dia mengatasi, dia menjadi gembala, dia menjadi pelindung kepada orang perempuan. Tentulah dia nak menunjukkan sifat kelelakian yang amanah yang ada pada dirinya, yang telah disulami dengan segala ciri-ciri keislaman syariat, ya, sebelum dia membuat usaha-usaha lanjutan. Jadi siapakah yang patut mendahulukan dari segi tindakan? Sewajarnya lah seorang lelaki dia akan memulakan tindakan awal secara penuh beradab. Apabila agama menjadi pokok persoalan, maka hendaklah tindakan juga mestilah tindakan yang berlandaskan agama. Supaya kita terhindar daripada tindakan-tindakan yang kata orang meniru-niru Ustaz. Seolah-olah Islam ni tidak ada satu garis panduan, tidak ada satu sikap, tidak ada satu contoh. Kerana kebelakangan ni kita lihat seolah-olah Islam terpaksa tiru yang bukan Islam. Program Islam terpaksa tiru program yang bukan Islam.
Walaupun ada nilai-nilai baik, namun Islam tetap mempunyai gayanya yang tersendiri. Dalam seni memikat ni memanglah kalau kita tengok dalam satu syair Ustaz ya, didahului dengan nazaratun, mula-mula kena tengok dulu. Tak, tapi tengok ni pula inilah sebenarnya yang diizinkan oleh Islam, tengok muka, tapak tangan, tengok dari jauh, ya, guna ni sebagai asas pemilihan. Itu boleh diterima pakai, ya. Kemudian langkah kedua, faktisamun, senyum. Senyum tak salah Ustaz. Senyum itu sedekah. Bermasam muka di tempat yang benar juga adalah sedekah. Tapi janganlah Assalamualaikum, tak jawab dosa ya. Kemudian yang si gadis pula Pak Abu ya, senyum sampai telinga. Dia tak maulah macam tu. Jadi dia takut akan terbuka pintu fitnah. Yang ketiga, fakalamun. Barulah dia bersembang. Bersembang sekarang ni macam-macam cara. Bersembang cara berdepan, bersembang secara di balik tabir, chatting, macam-macam sekarang, Facebook lah. Jangan disalahgunakan ya unsur-unsur ini. Dan yang keempat, famau'idun. Ini menetapkan janji. Janji ni kalau boleh mestilah diatur dalam garis pandu syariat. Kalau tidak, perkara ini boleh dielakkan untuk mengelakkan fitnah. Faliqa'un. Berjumpa ni orang kata sekarang ni dating Ustaz. Tapi dating ni pun selain nak kena tengok date itu sendiri, ya, kenalah kita perhatikan yang ini juga unsur yang sepatutnya dijauhi. Mesti ada satu kawalan. Kalau ini tidak dikawal Ustaz, tak kira siapa yang memulai, lelaki ataupun perempuan, dia akan jatuh yang keenam. Ini saya katalah fazinaun. Berlakulah perzinaan. Akhirnya berlakulah satu yang dia kata farogolun, rogol. Itu tak ada dalam istilah kamus rasanya. Ya akhirnya jadilah buang anak dan sebagainya. Ini yang kita minta jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala, wal iazubillah, yang mana segala tindakan sama ada lelaki ataupun perempuan, yang mana nak mendahului yang mana, yang paling penting sebenarnya setakat mana kita boleh bertahan itu tadi. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz ya. Mudah-mudahan dapat kita ambil iktibar dan mudah-mudahan Pak Abu dapat beritahulah pada jiran-jirannya tentang seni-seni make-up tadi. Insya-Allah kita berehat seketika, jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Bika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim daiman abada ala habib. Alhamdulillah, terima kasih. Kita dah masuk blok yang seterusnya dan kita akan baca email-email. Soalan yang anda hantar kami memang banyak di sini tentang jodoh, cari jodoh. Daripada Umay Ustaz ya. Umay dia tanya, jodoh tanpa restu ibu dan bapa, apa hukumnya Ustaz? Silakan. Jodoh tanpa restu ibu dan bapa ya. Di sini sebenarnya perlu dibuat satu muhasabah diri bagi pasangan-pasangan yang terlibat dengan masalah begini. Mungkin satu perkara yang perlu diberikan penekanan adalah memperbaiki ataupun menyemak balik bagaimana hubungan kita dengan ibu dan ayah kita. Mungkin selama ni kita jarang mengguna pakai kelebihan-kelebihan yang ada pada ibu dan ayah. Restu-restu ibu dan ayah jarang kita perolehi. Maka di sinilah masa yang paling baik untuk kita menambah baikkan lagi. Membuat tambah nilai atau nilai tambah terhadap hubungan kita dengan ibu bapa. Dengan adanya hubungan yang baik dengan ibu bapa itu, mudah-mudahan keredaan ataupun restu ibu bapa ni mudah diperolehi. Sering berhubung dengan ibu bapa dan sering mengadakan syura, bermesyuarat dengan ibu bapa. Sering mendoakan di dalam solat-solat malam. Mudah-mudahan yang kita pilih itu adalah mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan adanya redha Allah Subhanahu Wa Taala di sana, kita memohon juga adanya restu ibu dan bapa. Kerana keredaan ataupun restu ibu bapa adalah keredaan Allah dan murka ibu bapa adalah murka Allah. Sebenarnya tidak ada apa yang tidak dapat diselesaikan, ya, sebab Islam adalah punya jalan yang tersendiri yang paling baik dengan izinnya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Bagus jawapan. Daripada Adi Ustaz.
Ustaz, apakah cara memikat yang sesuai bagi orang yang sangat pemalu? Nak buka mulut pun susah Ustaz, nak tengok orang lagi susah. Jadi apakah cara sesuai untuk memikat bagi orang pemalu? Silakan Ustaz. Ini soalan yang agak unik Ustaz ya. Pemalu ni. Kalau pokok semalu tu pun kita tengok pun dah boleh kita jadi ambilkan iktibar ya. Dekat je sentuh sikit Pak Abu, kuncup dia. Pak Abu lagi ya. InsyaAllah. Jadi kepada yang pemalu ni kita kena guna pendekatan yang lebih eksklusif lah Ustaz. Ya, dengan keadaan sekarang, dunia sekarang ni, mungkin daripada langkah-langkah tadi, ya, melalui perbualan, melalui hubungan bertulis, dengan mengawal perkataan-perkataan kita supaya tidak terkeluar daripada batas-batas syariat. Mungkin melalui penggunaan orang tengah yang dihormati ataupun yang disegani oleh si pemalu itu tadi. Mungkin yang dirujuk di sini pemalu itu adalah perempuan. Mungkin perlu kita menggunakan orang tengah di kalangan sahabat, ya, qarib bagi si perempuan itu sendiri untuk kita dekati secara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun untuk menggunakan jalan yang terlampau bebas sebagaimana digunakan oleh remaja pada masa kini dengan bertemu di kafe dan sebagainya, di kedai-kedai makan dan sebagainya, kurang sesuai. Sebab ingat, setiap yang kita lakukan sebenarnya akan melibatkan muruah diri. Apabila kita membuat satu perkara yang akan menyebabkan muruah diri kita tercemar ataupun muruah diri keluarga kita tercemar, sebenarnya itu satu permulaan yang tidak baik dalam kata orang membina sebuah masjid. Kita ingat, mendirikan perkahwinan bermakna walimatul arus ni bermakna kita mendirikan masjid. Ya, dan pasti setiap pasangan yang kita akan temui itu mempunyai kriteria yang berbeza-beza selagi namanya manusia. Allah jadikan setiap kriteria itu memang dah sesuai dengan pilihannya. Cuma usaha yang bersungguh-sungguh dengan memerlukan kekuatan, ya, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, restu ibu bapa tadi, ya, memerlukan orang tengah yang bersesuaian. Ini mungkin salah satu cara yang boleh kita guna pakai untuk mendekati pasangan yang pemalu. Namun janganlah kerana pemalunya pasangan itu maka tidak ada usaha langsung ataupun usaha yang bersungguh yang diusahakan. Mungkin di situ merupakan pasangan yang terbaik bagi kita. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, kita baca lagi Ustaz satu soalan. Ustaz, betul ke jodoh orang yang baik untuk orang yang baik? Sebab kawan saya ni soleh tapi dapat isteri yang tak tutup aurat, tak solat. Betul ke Ustaz ungkapan tersebut? Silakan. Terima kasih. Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan hamba-Nya, maka dia jadikan katalog yang cukup sesuai. Silibus hidup yang memang sudah sesuai dengan seseorang individu itu. Allah jadikan pasangan yang pelbagai itu juga merupakan satu ujian. Satu ujian, satu yang memerlukan mujahadah kepada pasangannya, ya, untuk dilakukan supaya pasangan yang diterima itu sebagai jodohnya dapat diikhtiarkan melayari kehidupan berkeluarga ini dengan sebaik mungkin. Baik, di sini masalahnya sekarang ni, adakah pasangan yang baik itu untuk orang yang baik? Jawapannya ya. Dan bukan bererti mempunyai pasangan yang belum sempurna agamanya itu tidak baik, Ustaz. Kerana setiap manusia ada kekurangan dan ada kelebihan. Sebab itu dalam mencari jodoh ini, orang tua-tua pesan Ustaz, terimalah pasangan dan keluarga seadanya. Terimalah kelebihan mereka dan kekurangan mereka. Dalam bab ini, mungkin kita lihat ada sedikit kekurangan. Kekurangan itulah yang perlu dibuat penambahbaikan. Dengan adanya satu garis panduan hidup, satu aktiviti keluarga yang tersusun, ya, yang berikutnya. Sebab dalam melayari alam perkahwinan atau pernikahan ni, dia bukan berakhir sewaktu walimatul urus, waktu kenduri kendara sahaja. Tapi apa yang sebenarnya akan dilihat oleh masyarakat adalah kehidupan selepas kenduri.
Adakah hutang semakin bertambah? Adakah kehidupan semakin akrab? Adakah kasih sayang makin menjelma dalam kehidupan kita? Maka ini memerlukan kepada usaha gigih, doa, tawakal yang merupakan senjata orang mukmin mesti dijadikan sebagai asas ataupun acuan penting dalam melayari kehidupan. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, satu lagi Ustaz. Dada Anis. Ustaz, kalau jodoh muka sama, apakah akan kekal? Betul ke ungkapan tersebut? Lelaki dengan isteri itu sama je muka. Biasa orang kata kekal, betul ke Ustaz? Terima kasih Ustaz ya. Dalam analisa ataupun analisis rawak yang sempat saya tinjau lah, kebanyakan pasangan suami isteri ini memang ada dia punya irasnya. Walaupun mungkin bentuk muka tu tak sama bulat, mungkin samanya di hidung. Kadang-kadang bentuknya sama, bulat mukanya, tetapi berlainan pula di bibir. Dan rupa zahir, pandangan luaran ini bukan penentu. Bukan penentu sama ada pasangan itu akan berkekalan ataupun tidak. Yang paling penting sebenarnya, janganlah kita mudah terpengaruh dengan unsur-unsur luaran yang kadang-kadang dipengaruhi oleh unsur-unsur lain seperti feng shui dan sebagainya. Kita mempunyai garis panduan kita yang tersendiri. Oleh kerana itu, cubalah hindari daripada menerima fahaman-fahaman begini yang kalau boleh kita rujuk kepada hadis-hadis Nabi SAW, ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan ya bagaimana untuk kita mengekalkan kehidupan berkeluarga. Sudah tentulah dengan cara kita mengikuti panduan yang diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di zaman sekarang ini kita boleh membaca maklumat-maklumat begini banyak dalam majalah-majalah. Contohnya majalah Anis yang mempunyai banyak kisah keluarga, kisah family, kisah kehidupan berkeluarga, kisah mereka yang berjaya. Dan ini salah satu garis panduan yang boleh kita jadikan ukuran. Dan tahniahlah kepada majalah Anis dan majalah-majalah yang seangkatan dengannya dan TV3 yang mengadakan program yang cukup baik ya untuk memberi panduan kepada masyarakat dalam kehidupan berkeluarga. Wallahu a'lam. Okey Ustaz, satu soalan lagi Ustaz. Ini kadang-kadang masalah Ustaz, gadis tu dah baik dah ataupun laki-laki dah elok dah Ustaz dari segi agamanya, akhlaknya, pendidikannya, kerjanya Ustaz. Tapi keluarga pula tak mau terima. Macam mana cara nak pujuk keluarga supaya keluarga tu terima seadanya pasangan jodoh kita? Silakan Ustaz. Keluarga tak mau terima ya. Dia balik kepada sebelum ni tadi. Yang pertama kita mesti buat muhasabah diri kita sendiri. Sama ada suami, bakal suami atau bakal isteri. Sebab itulah sebelum memilih pasangan, sebaiknya orang tua kata, dekati orang tua-tuanya dulu. Dekati ibu bapanya dulu. Ya, yang anak mendekati ibu bapa sendiri dan anak cuba mendekati bakal bapa dan ibu mertua. Supaya jangan jadi macam kisah ibu mertuaku. Naya si Kasim. Jadi nak ceritanya, jadi kena rapat dengan kedua-dua belah pihak yang namanya ibu belaka. Kalau boleh jangan kata ibu mertua lah. Ustaz Fauzi ya, ibu belaka. Kalau boleh jangan kata ayah mertua, ayah belaka. Jadi dalam melayari kehidupan kemungkinan berlaku pilihan yang tidak diterima keluarga ni, yang pertama di antara yang boleh kita buat, kita banyakkan penerangan. Penerangan tentang kehidupan berkeluarga yang baik bagaimana. Jangan banyak kita menyalahkan. Banyak bercerita tentang kesalahan-kesalahan, tapi kita cuba menerangkan tentang kebaikan-kebaikan. Kurangkan sikit attitude. Kalau diri kita ada panas baran, kemungkinan kita akan menyalahkan ibu bapa pasangan. Itu jatuh adanya sifat-sifat mazmumah. Kita sangka buruk, su'uzzan. Ya? Kemudian cuba kita aturkan satu pertemuan mahabbah. Kita adakan rehlah hari keluarga yang melibatkan bakal kedua-dua besan ini tadi. Tukar suasana. Selain daripada berkunjung ke rumah masing-masing, why not kita buat family day
pergilah ke mana Ustaz ya, kalau tidak ke PD mungkin ke Qahirah, pelancongan dan sebagainya kalau modalnya besar sikit lah ya. Kita tukar suasana, environment tu kita tukar. Kadang-kadang memang suasana di situ panas saja, kita pergi ke tempat yang lebih sejuk. Nabi sudah anjurkan pulau, air terjun, pantai, tanah tinggi di antara tempat-tempat sunnah untuk kita lawati. Dan tolong banyakkan amal. Banyakkan amal dan minta bantuan pihak yang ketiga yang berfahaman agama yang jelas ya, supaya segala masalah-masalah ini mendapat restu ibu bapa ni dapat kita sama-sama selesaikan secara baik mengikut acuan dan biiznillah. Wallahu Allah. Terima kasih Ustaz atas panduan tersebut. Mudah-mudahan kita dapat amalkan bagi mereka ada masalah tadi itu untuk pujuk keluarga. Apapun kita berehat seketika dan kita jumpa lagi selepas ini insya-Allah. بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على خير الخلق. Alhamdulillah tuan dan puan masih lagi dalam slot tajuk kita topik cari jodoh pada blok yang terakhir pada petang ini. Apa pun saya tanya Ustaz lah satu soalan yang cepu emas Ustaz. Ada tak kes yang dikategorikan sebagai tersalah jodoh Ustaz? Ada tak berlaku Ustaz tersalah jodoh? Silakan Ustaz. Tersalah jodoh ni lebih sesuai lah kita kata mungkin kurang teliti dalam memilih jodoh. Itu ayat yang lebih sesuai lah. Sebab kunci pemilihannya adalah di tangan kita. Kita yang membuat pilihan walaupun ianya semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau berlaku keadaan yang demikian, oleh kerana kita telah mendapat pilihan itu, apa yang perlu dibuat adalah sekali lagi balik kepada selalu melakukan muhasabah diri. Dan setiap yang Allah anugerahkan kepada setiap pasangan pasti mempunyai hikmah yang tersendiri. Lagi besar ujian kepada seorang itu, sebagaimana diterangkan di awal tadi, adakah pasangan isteri yang baik kepada suami yang baik ataupun yang kurang baik bertemu dengan suami yang baik. Semua itu ada hikmahnya Ustaz ya dalam agama kita dan ianya memerlukan keyakinan yang sungguh-sungguh kepada kedua-dua pasangan ini. Dan untuk memperolehi keyakinan ini, kedua-dua pasangan ini, suami dan isteri, mestilah di kalangan yang Allah nyatakan untuk membina rumah tangga mesti mempunyai asas takwa yang cukup hebat. Sebab mereka yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah mereka yang bertakwa. Hanya mereka yang bertakwa saja boleh mendepani apa juga masalah-masalah yang mendatang. Dan meyakini bahawa apa juga anugerah Allah Subhanahu Wa Taala ada hikmah di sebaliknya. Maka persoalan tersalah jodoh atau tersalah pilih, sebab itulah Islam dia lebih meletakkan al-wiqayah khairun min al-ilaj. Prevention is better than cure. Mengatasi adalah lebih baik daripada mengubat. Sebab itulah di dalam surah An-Nahl ayat 97, maka yang diharapkan dalam kehidupan ini adalah hayatan tayyibah. Ya, satu kehidupan yang baik, dan sekitar kehidupan yang baik ini mestilah mau tidak mau berbalik kepada asal. Ya, jadikan doa sebagai kekuatan kehidupan dan amalkan Ustaz sikit lagi surah Ali Imran ayat 31, ayat 200, Al-Hasyr ayat 21 dan surah Asy-Syura ya, surah Asy-Syura daripada ayat 14. Dan akhir sekali, sebab cerita jodoh ni ada kena mengena dengan fitnah. Kalau kita tak jaga pintu fitnah ini, maka awasi dengan surah Ali Imran 134 dan 136. Itulah, catatlah tuan-tuan apa surah yang disebut oleh Ustaz tadi. InsyaAllah kita dapat ambil iktibar dan ambil pengajaran daripada perbincangan kita tentang cari jodoh. Apapun tuan-tuan berakhir Al-Kuliah pada petang ini, terima kasih kepada Ustaz, kepada semua, dan juga terima kasih kepada penonton-penonton di rumah yang menonton Al-Kuliah pada petang ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di minggu hadapan. Selamat bercuti bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana cita-cita kita, ya akhirat namanya. Di dunia ini bukan tempat tinggal,
sini hanya sebentar, tidak